Sebab ada orang kata ni Adam punya hal ni, Nabi Adam punya hal ni, kita keluar daripada syurga. Jangan share, sabar-sabar. Kalau Nabi Adam tak keluar daripada syurga, kita pun tak keluar. Kita pun tidak lahir. Tu hikmahnya tuan-tuan. Tu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa tersebut. Ya. Nabi Adam salah je, tersalah, ya, tersilap, ya, memakan tumbuhan yang Allah Taala larang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Sufatut Tafasir menyatakan bahawa makanan ataupun tumbuhan yang dimakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam dan Hawa adalah sepohon pokok yang dipanggil hintah. Hintah ni apa tuan-tuan? Gandum. Ya. Tersilap tu je tuan-tuan. Tapi semua itu adalah, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya bagaimana saya katakan tadi. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, kejadian Nabi Allah Adam alaihissalam berbeza juga dengan kita. Kita lahir daripada, ya, dicipta oleh Allah Taala daripada cecair tuan-tuan. Tetapi berbeza dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, dicipta daripada tanah. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam kitab Baharul Mazi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk diambil untuk diambil tanah di muka bumi ini tuan-tuan. Semasa Allah Taala nak jadikan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surah Al-Baqarah ayat 33 tuan-tuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat nak ciptanya Adam alaihissalam, di kalangan para malaikat ada yang tidak berapa setuju. Tidak berapa setuju. Sebab Adam ni tuan-tuan, bangsa Adam manusia ni perosak muka bumi ini. Masya Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, aku tahu ke ataupun kamu yang lebih tahu? Ini dia. Tapi malah para malaikat tuan-tuan tidak ada halangan. Mereka tetap sam'an wa ta'atan. Mereka dengar dan mereka taat. Tapi kita tuan-tuan, Masya Allah, dengar tapi tak taat. Kita dengar tuan-tuan tapi tak taat. Masa khutbah Jumaat, sebelum khatib, dah ingatkanlah, dengar, jangan berkata-kata. Tapi bukan berkata, tapi dia main handphone tuan-tuan. Bukan kat sini, masjid lain. Tapi macam juga kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini dia. Semasa Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala nak cipta Nabi Adam alaihissalam, Allah Taala perintahkan kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, turun ke muka bumi, ambil tanah. Ya. Sampai di muka bumi tuan-tuan, malaikat Jibril nak mengambil tanah, lalu bumi bersuara, wahai malaikat, sesungguhnya aku ni makhluk yang mulia di sisi Allah, dan aku tidak mahu salah satu makhluk menjadi penghuni neraka Allah Ta'ala. Tengok rintihan bumi tuan-tuan, ya. Jangan salah satu makhluk yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril tak mampu tuan-tuan, mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku tak mampu. Digilirkan dengan malaikat Israfil dan seterusnya. Pun begitu juga sampai giliran malaikat Israel alaihissalam, bumi pun menyatakan ucapan yang sama. Wahai malaikat Israel, aku ni makhluk yang mulia di sisi Allah, dan aku tidak mahu tergolong di kalangan hamba yang akan dimasukkan ke dalam neraka-Mu, neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan daripada malaikat Israel alaihissalam? Seandainya sekiranya aku tidak mengambil engkau, aku merupakan salah satu makhluk yang mendurhakai suruhan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan jawapan yang diberikan oleh malaikat Israel alaihissalam. Ambil terus tuan-tuan. Malaikat Israel terus ambil 4 penjuru di muka bumi ini, utara, selatan, timur dan barat. Maka dibawa tuan-tuan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam. Jadilah Adam. Allahu akbar. Di situlah
bermulanya kita, tuan-tuan. Ya. Malam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis dah terokai Nabi Adam alaihissalam terlebih dahulu. Masa Adam belum dimasukkan roh ke dalam jasadnya, iblis dah ronda, tuan-tuan, selama 40 hari. Ronda. Rupanya dalam badan kita ni ada rongga. Dia pergi ronda, tuan-tuan. Sebab tu ada hadis mengatakan syaitan mengalir kal majridam, mengalir di seluruh darah-darah kita, tuan-tuan. Sebab tu kita ni kadang-kadang terpengaruh dengan malaikat, kadang-kadang kita terpengaruh dengan syaitan. Sebab kita ni, tuan-tuan, bila lahir ni ada syaitan, qarinahu minal malaikah wa qarinahu minal jin. Teman kita bila kita lahir saja, Haji Rasulullah bila lahir, saya lahir, akan ditemani satu malaikat dan satu syaitan. Bila kita buat baik, itu adalah ajakan daripada malaikat. Kalau kita buat jahat, itu merupakan ajakan daripada syaitan. Mudah ya, tuan-tuan. Sesuatu benda ni tuan-tuan, yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka, tuan-tuan, dalam kitabnya Tafsirul Azhar, ya, nak ingatkan kepada kita, bila kita buat sesuatu baik, tuan-tuan, kita ingat ini ajakan daripada malaikat. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau diajak kepada kemungkaran, itu ajakan daripada syaitan. Jadi kita ada akal, tuan-tuan, kita kena olah, kita kena nilai. Itu dia. Ini kelebihan kita. Ya, kita dikurniakan oleh Allah akal. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi setelah Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan dalamnya roh, ya. Dan semasa itu Allah Ta'ala perintahkan kepada makhluknya di kalangan para malaikat. Begitu juga dengan Azazil. Azazil ni, tuan-tuan, nama yang diberi oleh para malaikat kepada iblis. Azazil ni nama dipanggil oleh para malaikat langit yang ketujuh. Namanya Azazil. Ni kenyataan yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Langit pertama dipanggil Al-Abid. Langit kedua dipanggil Al-Arif. Langit yang ketujuh, tuan-tuan, dipanggil Azazil. Ini dia istimewanya, namanya Azazil. Hebat, tuan-tuan. Doanya sangat ampuh. Doanya sangat ampuh. Malang ni, tuan-tuan, akhirnya dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sombong, sebab bongkak dirinya itu. Ya. Semasa malaikat Israfil alaihi salam mengunjungi syurga, dia tengok setiap pintu, tuan-tuan. Pintu syurga, dia tengok satu demi satu. Dia terpandang satu ibarah, satu ayat yang menyebut bahawa ada di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang dilaknat oleh Allah kerana engkar perintah Allah. Menangis, tuan-tuan, malaikat Israfil alaihissalam menangis. Lalu para malaikat yang lain tertanya-tanya, wahai Israfil, kenapa kamu menangis? Aku bimbang, aku khawatir aku salah satu makhluk yang Allah Ta'ala laknat. Ya? Takut, tuan-tuan, bimbangnya malaikat Israfil menangis. Malaikat lain semua menangis, tuan-tuan, turut sama. Lalu ada yang memberi pandangan, kita jumpa Azazil, minta doa dia supaya Allah Ta'ala lindungi kita dari kena laknat. Ya? Maka mereka bertemu dengan Azazil, minta supaya didoakan. Didoakan, kan? Ya Allah, lindungilah mereka ini daripada laknat-Mu. Jangan sampai mereka itu dilaknat oleh Engkau, wahai Allah. Tapi Azazil terlupa untuk doakan diri dia, tuan-tuan. Kalau kita kan, kalau imam baca doa, kan ramai. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta. Bukan imam doakan untuk kita, semua sekali ni. Dia tak untuk diri dia, dia tetap juga minta. Tapi Azazil doakan untuk malaikat
dia lupa untuk doakan untuk dirinya sendiri. Akhirnya dialah makhluk yang Allah Ta'ala laknat. Wa na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semasa Nabi Allah Adam alaihissalam dimasukkan roh. Ya, masukkan roh. Masuk daripada apa ni, umum kepala tu sikit demi sedikit. Roh tu masuk sedikit demi sedikit. Ya. Sampai di otak, sampai di mata, celik mata. Ya. Semua berfungsi tuan-tuan. Belum bergerak lagi ni. Sampai di bahagian kepala tuan-tuan, Nabi Allah Adam alaihissalam bersin pertama. Kedua, dia tak sabar-sabar nak bergerak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa kanal insanu ajula. Adalah manusia itu dalam keadaan gopoh gapah. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Qisatul Anbiya. Dalam kitab Qisatul Anbiya, tulisan Jawi. Menceritakan bagaimana Nabi Adam AS ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sabar tuan-tuan. Kita lah. Kita kadang-kadang kan kalut, kata orang Kedah kalut. Kelang kabut tuan-tuan. Sabar. Semayang pun nak kejar apa tak tahulah. Ada kata tapi tak ada. Mujur imam kita steady je semayang. Orang belakang pula tak sabar, kau ni imam ni sabar betul. Bacanya satu-satu. Pelan pula tu. Tapi bukan masjid ni, masjid kampung tuan-tuan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bila nak habis kau imam? Makmum kat belakang tak sabar. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala tegur Nabi Adam alaihissalam. Wa kanal insanu ajula. Adalah manusia itu dalam keadaan gopoh gapah. Semasa bersinnya Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala ajar kepadanya. Sebut apa? Alhamdulillah. Tuan-tuan bila bersin, kita hari tuan-tuan bila bersin, semua lari. Takut kena pandemik COVID-19. Masya Allah. Kenapa kau lari? Jangan. Patut sebutlah alhamdulillah. Yang bersin tu sebut alhamdulillah. Yang dengar yarhamukallah, yarhamukumullah pun boleh juga untuk hormat. Jadi ucapan doa itu, kalau dia tak sebut alhamdulillah, maka kita yang dengar ni tanya dia, biasanya kalau orang bersin apa ucapan? Maka dia akan kata alhamdulillah. Terus kita sambung yarhamukallah. Itu yang diajar oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ketika dia mendengar seorang pemuda bersin, dia tak sebut alhamdulillah. Jadi kebijaksanaan Abdullah bin Mubarak ini, dia tanya, biasa orang bersin disebut apa? Tengok. Jangan pula kita marah dia. Kau ni bila bersin sebut alhamdulillah. Jangan. Tengok hikmah di sebalik perbuatan itu. Sambungan hadis ini tuan-tuan. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah. Sejak Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, amrun akbaru minad dajjal. Tidak ada ujian yang lebih dahsyat dari Dajjal. Ini pesanan, ingatan, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahsyat tuan-tuan. Dukhan, asap biasa. Pandemik yang kita ni biasa tuan-tuan. Ini bukan apa nama ni, bukan berkaitan tentang diri kita dari sudut kehidupan, tak, dari sudut keimanan tuan-tuan. Ini kita bimbang. Ini yang kita khawatir. Takut-takut iman kita itu lebur. Dah beriman bertahun-tahun dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika munculnya Dajjal, kita ikut dia pula. Wa na'udzubillahi min zalik. Sebab tu perbanyakkanlah membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masiihid Dajjal. Ini Nabi ajar tuan-tuan. Bukan Samsudin ajar, tapi Nabi ajar kepada kita. Doa, ya Allah, kalau tak gerti bahasa Arab, minta bahasa Melayu pun tak apa, Allah pun faham. Ya Allah, lindungi aku ya Allah daripada
ujian fitnah Dajjal. Kita kena minta. Tiap-tiap hari kena baca suratul Kahfi, tuan-tuan. Ya. Tiap-tiap hari. Bukan seminggu sekali. Dulu seminggu sekali, tuan-tuan. 30 tahun yang lalu seminggu sekali. Hari Jumaat jadilah, tuan-tuan. Tak boleh. Kita dah dalam keadaan kritikal. Baca suratul Kahfi. Tak banyak, ambillah 10 ayat. Ya. Kalau dapat semua lagi bagus. Ya. Ya. Kalau katakan nak dihafal lagi baik, tuan-tuan, ambil 10 ayat surah Kahfi yang mula-mula ataupun 10 ayat surah Kahfi yang terakhir. Wa tarakna ba'dahum yawma izi yamuju fi ba'd. Itu ayat 10 terakhir suratul Kahfi. Jadikan amalan. Jadikan sebagai amalan. Bila kita ulang, tuan-tuan, insya-Allah ingat. Kita yang kata, alah ustaz, aku ni umur dah bersetuik lah ustaz, 60 tahun lah ustaz, tak boleh ingat. Jangan, tuan-tuan. Saya jumpa orang pencen 60 tahun, pergi sekolah pondok, belajar tahfiz 3 tahun, khatam, hafal Quran 30 juzuk, hafiz. Jangan kata kita dah tua tak boleh. Kalau orang tu 60 tahun pencen, ya, dia boleh hafal Quran, kita tak kalah, tuan-tuan. InsyaAllah. Yang penting nak. Ini masalah saya tak nak. Kalau tak nak, tak jadi, tuan-tuan. Kita nak ibadah ni kena paksa. Tak boleh kita tak apalah, tak apa, tak ada. Kena paksa, tuan-tuan. Tapi bila dah dapat, tuan-tuan, Masya Allah, itu yang akhirnya dipanggil halawatul iman. Manisnya, seronoknya melakukan ibadah. Masa mula-mula memang Allah susahnya. Tak. Yakin dan percaya. Nak masuk syurga bukan senang, tuan-tuan. Ya, nak dapat tiket tu, tuan-tuan, bukan senang. Amalan-amalan lah yang akan membantu kita. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kesemua Nabi alaihi wassalam mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zar'allahu zurriyyata Adam a'zama min fitnati Dajjal wa inna Allah lam yab'as nabiyyan illa hazzara ummatahu Dajjala wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam." Sesungguhnya tidak ada sesuatu fitnah ujian Allah Ta'ala di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam AS. Ini Nabi sabda, tuan-tuan. Ya? Yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Nabi ingatkan kita, Allah. Ya? Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali Nabi itu telah mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Setiap Nabi ingatkan, tuan-tuan. Kalau mengikut dalam kitab ni, tuan-tuan, Dajjal ini dirantai, diikat di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kita tak tahu dah berapa umur ni, tuan-tuan. Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika itu dialah Nabi itulah yang bertanggungjawab merantai Dajjal laknatullah alaih. Tempatnya nanti dulu, sabar dulu, tuan. Saya dah buka sikit dia, tak boleh buka banyak-banyak. Habiskan hadis ni dulu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutuskan seorang Nabi pun kecuali Nabi itu telah mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Saya Rasulullah adalah Nabi yang terakhir sekali dan kamu adalah juga umat yang terakhir sekali. Wa antum akhirul umam. Kita lah, tuan-tuan. Ni cerita Nabi ni 1400 tahun yang lalu. Nabi ingatkan, wa huwa kharijun fikum la mahala. Maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu. Kerana apa? Nanti dulu, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri akan datang, insya-Allah. Duk sabar
Jadi kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.